Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima lamtana wa zidna ilma. Zakkirna bima nasina wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita baca puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan, perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya. Insyaallah taala kita akan terus tadabbur surah Al-Baqarah mulai daripada ayat yang ke-62. 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق الله العظيم. Ayat yang lepas, tuan-tuan, minggu lepas kita baca tentang ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpa siksaan ke atas orang-orang Bani Israel yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan kufur mereka kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri, mereka membunuh. Kemudian pertanyaan di sini, adakah semua Bani Israel melakukan begitu? Adakah semua Bani Israel mendapat kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ayat yang ke-62 ini menjelaskan tidak semua Bani Israel itu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ni menjelaskan kepada kita. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala bawa dalam Al-Quran ni cantik sangatlah, adil sangat. Bila Allah Subhanahu wa taala cakap satu golongan yang Allah Subhanahu wa taala murkai, Allah kemudian ikuti dengan ada juga di kalangan mereka yang baik. Kalau mereka yang beramal, yang beriman dan beramal soleh. Ini ayat ni. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni dalam Quran ni kalau kita baca innal ladzina amanu wa amilus solihat, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang beriman. Sesungguhnya mereka yang beriman. Kemudian itu yang pertama, walladzina hadu, dan orang-orang yang hadu, orang-orang yang beragama Yahudi. Itu orang-orang Yahudi, golongan kedua. Sungguhnya orang beriman dan orang-orang Yahudi. Wan nasara, nasara jamak kepada Nasrani, orang-orang Nasrani.
was-sabiina, Sabian dia kata, dan orang-orang Sabian. Diterjemah dan terjemahan Sabian dia tulis sini. Sabian siapa ni? Sabian ni Sabiin. Sabiin dalam kita tafsir banyak pendapat ulama tentang Sabiin ini siapa sebenarnya mereka. Ada yang kata mereka adalah pecahan daripada orang Yahudi. Ada yang kata mereka adalah pecahan daripada orang Nasrani. Ada yang kata mereka adalah firqah, pecahan daripada orang Majusi. Ada yang kata mereka ni adalah orang yang tak ada agama, orang yang di atas agama fitrah. Syekh Muhammad bin Utsaimin dia cakap ini pendapat yang lebih tepat, itu orang ahlul fitrah, orang yang tak ada agama. Zaman Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW dibangkitkan, diutuskan, ada di Mekah tu mereka yang beragama ni. Dia tak ada agamanya, tapi mereka tidak menyembah berhala. Dia tak menyembah berhala, dia tidak masuk mana-mana agama. Mungkin mereka lah as-sabiin. Sebab itu umat Islam bila dia masuk Islam zaman Rasulullah SAW di Mekah tu, mereka dipanggil sabi'. Sabi', saba'ata, sabi'. Itu Umar masuk Islam, seorang kafir tu dia pergi dia Jamil bin apa nama dia. Dia kira kalau nak sampaikan berita, nak cepat sampaikan berita ni, pergi ke rumah Jamil, beritahu dia je, satu Mekah tahu berita dia. Jadi Jamil bila tahu aja Umar masuk, jadi isu yang hangat sekali, panas. Umar masuk Islam pula, dia pun menjerit satu Mekah. Dia kata dia kata sabak gitu. Sabak Umar dah jadi sabiin. Umar cakap aku bukan sabik, tapi aku adalah Muslim. Itu sabik dia digunakannya sabik, sabiin. Ini orang yang tak ada agama, ataupun orang yang berpindah agama. Orang yang berpindah-pindah agama mencari kebenaran. Satu agama pun juga dipanggil sabiin. Ala kulli hal tak ada jawapan yang tepat, qat'i lah daripada Quran ke daripada sunnah siapa ni sabiin, ikut pendapat tafsir yang kita baca. Ciri mereka ni, orang-orang ini, lima golongan ini, man amana billah, barang siapa yang beriman di antara mereka ni, barang siapa yang beriman billah dengan Allah, barang siapa yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat, ini asas kepada keimanan Allah dengan hari akhirat. Wa amilas salihan, dan mereka beramal soleh, mereka beramal dengan amalan yang soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapat ajar. Ni kalau dia sudut bahasa adalah upah, ujrah, dia panggil ujrah, upah. Mereka akan mendapat upah di sisi Tuhan mereka, itu mereka akan dapat balasan, ganjaran di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tiada ketakutan ke atas mereka, tak ada kebimbangan ke atas mereka. Biasanya kebimbangan, tak ada ketakutan ke atas mereka, ini adalah untuk mustaqbal, perkara-perkara akan datang. Perkara akan datang ni tak ada ketakutan bagi mereka. Contohlah kalau seorang itu meninggal dunia, apa perkara yang akan datang adalah alam barzakh. Dia masuk ke alam barzakh, dia takut sama ada dia seksa ke mana malaikat ni akan bawa dia. Jadi dia takut. Pada ketika itu dia tak takut terus. Ini yang susah ni, kita nak cari ni, kita beramal soleh, beriman dengan beramal soleh, tak nak takut di hari akhirat nanti. Dalam ayat yang lain, mereka akan mendapat keamanan. Tak takut. Orang meninggal, kita ingat mati je dah takut, belum mati lagi. Ingat akan suasana ketika kita mati nanti, ketika roh aku keluar daripada jasad aku, itu dah menakutkan, dah takut. Tapi orang ni la khaufun alaihim, dia tak takut. Ini satu yang ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Macam mana pun mereka tak akan takut. Jadi tak takut apa? Gembira mereka, gembira. Walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita.
Tak berduka cita. Takut perkara yang akan datang, duka cita perkara yang mereka akan tinggalkan. Dunia lah, dunia akan mereka tinggalkan. Mereka tak takut apa yang mereka terlepas. Dia tak berduka cita lah, tak sedih. Tak sedih meninggalkan dunia ni. Semua orang sedih meninggalkan mana-mana tempat lah. Kalau kita dah lama tempat tu, tinggalkan tempat tu, sedih tak? Sedih kan? Dah lama aku tempat sini, lepas tu tinggal. Kalau kita berhijrah kan dari satu tempat ke satu tempat, sedih lah meninggalkan tempat ini. Ini dia akan hijrah ni daripada dunia ke akhirat. Dunia tengok anak isteri dia akan tinggalkan anak isteri dia, keluarga dia, kawan-kawan dia untuk selama-lamanya. Tentu ada perasaan sedih. Tapi orang ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak sedih. Mereka tak sedih bila mereka tinggalkan dunia ini. Itu dia. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, balasan di sisi Tuhan mereka. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala balas, Raja daripada sekalian raja, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha pengasih dan maha segala-gala, memiliki segala-gala. Kalau Allah balas ni, mesti balasan dia hebat, mesti balasan dia besar sekali kalau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang ni dia beramal, dia beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, dan dia beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata wa amilas salihan. Macam mana nak tahu amal kita diterima ke tidak? Adalah amal kita mesti soleh, mesti soleh. Kalau beramal aja belum tahu diterima ke tidak. Kalau orang tu dalam amalan dia ada riak, dia tak nama amal soleh. Dia beramal tapi amal dia tak soleh. Tak soleh. Dia soleh, kalau amal yang soleh adalah amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan amal yang ikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada dua kriteria. Amal itu dinamakan amal soleh. Kalau ikhlas, macam mana punya ikhlas pun, tapi tak ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak ikut perintah Rasulullah SAW, bukan syariat Rasulullah SAW. Macam dia puasa atas niat apa sajalah. Puasa, dia cakap ini hari ini bagus untuk berpuasa. Rasul pun tak perintah, Allah pun tak perintah, tak ada dalam syariat puasa. Puasa apa, tak tahulah puasa apa, tapi tak ada dalam syariat. Maka ikhlas macam mana pun dia berpuasa satu hari, ada ganjaran tak? Tak ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jelas tuan-tuan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dalam perintah kami, yang kami tak perintahkan, fahuwa raddun, maka amalan ini tertolak. Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang berkata ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Jadi kita kena jaga-jaga ikhlas. Tapi kalau tak ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak diterima juga. Ikut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ikhlas pula. Tak ikhlas, ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah tapi tak ikhlas, maka sama juga tak diterima. Dia nak kena ada dua-dua syarat, ikhlas dengan ikut syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni jadi ayat ni menjelaskan kepada kita ada di antara orang Bani Israel yang baik, yang beriman kepada Allah. Ayat ini tidak merujuk kepada Bani Israel, Yahudi, Nasrani ataupun Sahabi'in ini yang hidup zaman selepas kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, kita kata ni ayat ni, ada ayat ni, orang Yahudi pun Allah cakap dia pun akan dapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdalilkan ayat ini. Orang Nasrani, Allah cakap ni orang Nasrani, betul. Ada juga orang nak twist Al-Quran ya tuan-tuan. Dia akan pakai ayat yang sama. Golongan liberal ni dia akan pakai ayat yang sama juga. Ni ayat ni Nasrani pun Allah cakap, kita tak tahu. Betul juga Allah cakap. Macam mana? Apa jawapan dia? Takkanlah orang yang tak beriman ke. Ayat yang daripada awal sekali tuan-tuan, kita cakap ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ingat tak kita ayat yang pertama sekali? Apa Allah cakap dengan Bani Israel? Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Lepas tu Allah cakap wa aminu bima anzaltu, berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan.
itu Al-Quran. Allah perintah mereka supaya beriman. Kemudian Allah perintah mereka dalam ayat lain, berimanlah kepada Rasul yang aku utuskan kepada kamu ni, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul dia tak beriman dengan ayat Quran, dia tak beriman kepada Rasul, adakah dia termasuk golongan ni? Tak. Ayat ini kata ulama untuk Bani Israel, untuk orang Yahudi, untuk orang Nasrani dan Sahabiin ini yang datang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang Yahudi, orang-orang yang beriman kepada, yang betul lah iman dia, yang betul-betul beriman dengan Allah, dengan hari akhirat dan beramal soleh, maka ini yang golongan yang dimaksudkan. Bukan golongan yang datang, bukan golongan yang datang sesudah, bukan yang semasa yang hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh diterima kepelbagaian agama, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak perlu dakwah orang Yahudi. Biarkan mereka dengan agama mereka lah, dia masuk syurga juga. Tak perlu nak berdakwah kepada orang Yahudi. Tak perlu berdakwah kepada orang Nasrani yang dari Yaman. Nasrani orang Kristian datang kan, delegasi Kristian datang ke Rasulullah. Rasulullah dakwah suruh meninggalkan agama mereka supaya masuk Islam. Najasyi yang masuk Islam, ketuanya Habasyah, Najasyi, dia bukan mati atas agama Kristian, tuan-tuan. Dia meninggal atas agama Islam. Dia masuk Islam, sempat dia masuk Islam sebelum dia meninggal. Rasulullah solat ghaib. Satu-satunya manusia yang Rasulullah solat ghaib adalah Raja Najasyi. Rasulullah solat ghaib pasal dia masuk Islam. Kalau dia masuk di atas agama Kristian, dia Rasulullah tak solat ghaib. Dia mati dalam Kristian. Jadi jangan kita dikelentong, ditipu dengan orang yang cakap boleh saja berbagai agama. Dan hadis, kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang mana-mana orang Yahudi, mana-mana orang Nasrani yang tidak beriman kepada aku, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Mereka akan masuk neraka jahanam. Tak ada kompromi punya. Datang Rasul akhir zaman, awak kena beriman dengan Rasul akhir zaman. Jangan cakap kami tak beriman dengan kau Muhammad, kami beriman dengan Nabi Musa, kami beriman dengan Nabi Isa. Diterima tak iman dia? Tak diterima iman mereka, kerana Rasul yang terakhir Allah utuskan untuk menyempurnakan segala Rasul. Kalau dia kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kafir kepada semua Rasul. Sekarang ni orang hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia hina semua Rasul. Dia hina Nabi dia sendiri. Dia hina semua Rasul dia. Penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang baru, tuan-tuan. Dari dulu, semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quraisy, bersama dengan Quraisy, mereka dah menghina Rasulullah, mereka ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala macam benda yang mereka lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dulu. Semenjak Rasulullah dibangkitkan, orang kafir ni akan menghina Rasulullah sampai hari kiamat. Jangan kita pelik kenapa orang ni, jangan kita pelik. Dalam Quran dah ceritakan banyak penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia menghina satu Rasul, berarti dia hina semua Rasul dengan Rasul dia sekali. Dan kita, kalau kita hina Nabi Isa AS, ada kawan-kawan saya, dia boleh maki pula Jesus pula. Ajakan kau mana boleh, ni jahil betul lah. Gaduh-gaduh dengan orang Kristian, dia maki Jesus. Kan mana kau boleh maki Nabi Isa pula? Kau maki dia macam kau maki Nabi Muhammad juga, semua sama je. Akidah ni, bab akidah dia usul. Satu yang kita tolak, berarti kita tolak semua. Kita tolak satu malaikat aja, kita tak percaya dengan malaikat Mikail aja. Kita tak percaya, berarti kita tak percaya semua malaikat. Kita tak percaya dengan satu nabi, berarti kita tak percaya dengan semua nabi. Dia usul. Satu benda kita merangkumi semua sekali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala balik kepada cerita Bani Israel. Wa iz akhadna mitsaqakum. Lagi sekali Allah cakap kum, kamu. Dan ingatlah ketika kamu mengambil perjanjian. Mitsaq ni perjanjian yang tinggi sekali, perjanjian yang kuat, yang penting sekali. Macam sekarang kalau ada perjanjian, ada yang perjanjian biasa-biasa je, ada perjanjian dah ada saksi, ada cop, macam-macam perjanjian lah. Biasanya perjanjian dengan negara, di antara dua negara. Buat perjanjian, pemberita semua datang,
grand lah dia buat perjanjian tu, sign dua pemimpin sign, itu mitsaq macam gitu, perjanjian yang tertinggi sekali, bukan biasa-biasa punya. Dan Allah tujukan ayat ni mitsaqakum, perjanjian kamu ni refer kepada siapa tuan-tuan? Refer kepada orang Yahudi semasa, orang Bani Israel semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah pakai kamu. Kerana apa? Mereka ni di atas satu agama. Yahudi ni di atas satu agama. Jadi kami ambil perjanjian dengan datuk nenek moyang kamu, sama juga. Kamu pun kami ambil perjanjian dengan kamu juga. Macam orang Yahudi, kenapa dia nak balik ke Palestin? Kenapa dia nak ambil balik? Konon bagi mereka the promised land. Kenapa tuan-tuan? Kerana zaman nenek moyang mereka bukan baru ni yang tanah yang dijanjikan bukan zaman Yahudi sekarang kan. Zaman nenek moyang mereka dijanjikan tanah itu. Jadi itu yang dia berpegang kepada yang dulu punya perjanjian dulu. Sama juga yang sama juga di sini Allah cakap perjanjian yang kami ambil daripada kamu dengan nenek moyang kamu sama saja. Jadi kalau kamu tak ikut perjanjian ni, mitsaq ni, kamu dapat dosa yang sama juga. Bila dah diambil daripada orang Yahudi ni, seangkatan lah kita cakap wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat ke atas kamu gunung At-Tur. Ini orang Yahudi tahu ni, alif lam ada At-Tur. Gunung apa? Ditulis sini Gunung Tursina. Orang Yahudi tahu pasal ini sejarah mereka. Dalam internet ke apa, tekan aja gunung diangkat, dia akan keluar gambar-gambar dia semua dalam sejarah orang Yahudi. Apa yang Quran ceritakan tuan-tuan, apa yang dalam Quran ni, kita nak tahu cerita dia menurut dia punya perspektif tu, Google aja, nanti ada. Apa yang Al-Quran ceritakan ada bersama mereka, sejarah dia mungkin tak sama sangatlah, tapi ada mereka menyembah patung anak lembu, ada juga dengan mereka. Jadi cerita-cerita dia sama aja dengan mereka ada cerita dia, cuma tak sama dengan Al-Quran ceritakan. Jadi At-Tur mereka tahu gunung Tur yang mana satu. Kita tak payah nak sibukkan gunung apa, bukan itu yang Allah nak highlightkan, bukan gunung tu. Allah nak highlightkan sikap mereka ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala angkat gunung nak hempapkan mereka. Kenapa nak hempapkan mereka? Allah ambil perjanjian, mereka main-main. Allah suruh mereka beramal dengan Taurat, kitab yang diberikan kepada mereka, mereka main-main. Allah angkat gunung nak hempapkan ke atas mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah, terimalah kitab ini. Kitab apa? Taurat ini. Terimalah apa yang diberikan kepada kamu. Itu kitab Taurat, dan beramallah dengan dia biquwwah. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, biquwwah. Quwwah ni kekuatan, dengan kuat. Itu baca betul-betul, baca, faham betul-betul, tadabbur, tengok betul-betul hukum dia, faham, dan kemudian amalkan. Itu quwwah. Quwwah bukan baca saja, baca dan amalkan kitab Taurat ini. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah apa yang tersebut di dalamnya, yang disebut di dalam Taurat ini. Supaya selalu ingat tentang perintah-perintah Allah di dalam Taurat ini. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi, orang Yahudi sampai ke tahap macam itu tuan-tuan. Dia tak nak amalkan kitab dia, sampai Allah angkat gunung nak hempapkan ke atas mereka. Dan dalam ayat lain-lain mereka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mata mereka tengok ke arah gunung tu, takut. Sujud juga.
dengan Allah Subhanahu taala, tapi mata mereka tengok sebelah tak sujud full lah, tengok macam sujud sebelah pipi ini, mata mereka lihat kepada gunung tu akan hempapkan ke mereka ke tidak. Jadi sampai macam gitu orang Yahudi ni, kerana tak nak mengamalkan kitab mereka. Kita pause dulu tuan-tuan, kita tengok perangai kita. Kalau orang Yahudi diperintah supaya mereka menerima, khudhu ma atainakum, terimalah apa yang telah diberikan kepada kamu itu kitab dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan. Bagaimana pula dengan kita? Adakah orang Yahudi saja diperintah supaya bersungguh-sungguh dengan kitab mereka? Umat Islam tak perlu bersungguh-sungguh. Umat Islam dah jamin syurga, tak perlu bersungguh-sungguh. Tak baca pun tak apalah. Gitu ke? Ini umat yang terbaik, kata. Umat yang lebih baik daripada umat Yahudi. Kalau umat Yahudi saja, Bani Israel diperintah dengan sungguh-sungguh, kita lagi sungguh-sungguh. Orang Yahudi dia punya kesungguhan dia tak sampai menghafal Taurat ni. Tak ada orang Yahudi yang hafal Taurat. Nabi Uzair aja yang hafal Taurat. Dalam sejarah lah, Uzair aja yang hafal Taurat. Tapi kita tengok kesungguhan para sahabat, hafiz Al-Quran, hafal, tahu makna semua di dalam kitab. 30 juz ni semua tahu. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat semua mereka yang hebat-hebat dalam isi kandungan, tahu apa perintah Allah Subhanahu taala. Tengok para sahabat punya penerimaan mereka pada waktu itulah. Tetapi turun sampai kepada kita, apa yang dia baca aku pun tak tahulah apa yang dia baca. Sahabat macam gitu ke tuan-tuan? Apa yang Nabi baca, Nabi sebagai imam baca, belakang kita tak tahu apa yang Nabi baca. Mana macam gitu sahabat. Ibnu Mas'ud cakap, aku tahu semua ayat Quran ini di mana dia diturunkan, waktu pagi ke waktu malam, waktu siang, di tempat mana diturunkan, kenapa diturunkan. Dan kalau aku tahu ada orang yang lagi tahu daripada aku akan belajar dengan dia. Dan para sahabatnya sikap dengan ayat Quran ni benar-benar mereka faham betul. Mereka akan belajar Al-Quran tak banyak. Satu pertemuan macam contoh kita sekarang ni lah, dia ambil 10 ayat aja. 10 ayat betul-betul mereka faham, dah faham, mereka akan amalkan ayat tu. Lepas tu dia move 10 ayat lagi, dia berpindah lagi 10 ayat. Macam kita beralih 10 ayat. Amal dulu, bawa balik, amal dulu, dah amal, datang lagi, belajar lagi. Itu para sahabat punya sungguh-sungguh mereka dengan Al-Quran. Dia nak faham daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, semua ayat tu faham, semua ayat faham, tak boleh cakap tak faham. Macam gitu dia punya sungguh-sungguh. Itu para sahabat lah. Para sahabat dia bertentangan dengan orang-orang Bani Israel. Bani Israel ni tak bersungguh-sungguh mereka dengan kitab mereka. Tapi berbanding dengan para sahabat, betul-betul serius mereka dengan Al-Quran. Tapi zaman sekarang, zaman kita ni, orang dah tak nak baca Al-Quran. Baca pun tak nak. Ini dah tahap paling teruk sekali lah. Baca pun tak nak. Ada tak orang bukan tak nak, tak tahu baca? Tak tahu baca Al-Quran. Ada tak? Ramai tak tahu baca. Suruh baca Al-Quran, aku tak tahu baca. Ini kitab siapa ni? Kita nak kata, ni kitab siapa ni? Ni kitab orang Yahudi ke apa? Ni kitab orang Nasrani? Ni kitab Al-Quran ni kitab siapa? Kitab kita lah. Kita bagi kitab apa? Kitab kita. Ada ulama yang syadid, kalau awak cakap kitab awak, Al-Quran ni kitab siapa tuan-tuan? Kalau ditanya pada tuan-tuan, kitab awak, kitab aku, bahasa dia bahasa apa? Ini bukan bahasa aku. Bukan, mana boleh macam gitu. Kitab awak, bahasa dia itu bahasa aku juga. Kalau kita akan ini kitab kita, bahasa semua dia adalah kita. Jangan kita jaga kita je. Kita jaga Al-Quran. Bahasa dia bahasa kita lah. Mana dia kata, ni bukan bahasa aku. Mana ada orang dulu faham macam gitu tuan-tuan? Mana ada orang dulu faham yang Al-Quran ni bahasa Arab, kita bukan bahasa Arab. Kalau Imam Bukhari ada mentaliti macam gitu habis. Imam Bukhari orang apa tuan-tuan? Imam Muslim, imam-imam semua. Sehingga kan
kita kat imam bahasa Arab tau, imam bahasa Arab, lugah, imam bahasa Arab. Sibawi itu orang apa tuan-tuan? Orang apa? Bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Yang sekarang ni di Universiti Madinah. Sekarang ni di Universiti Madinah mereka belajar bahasa Arab. Kitab bahasa Arab, Durusul Arabiyah, kisah bahasa Arab. Siapa penulis dia tuan-tuan? Orang Arab ke? Orang Madinah ke? Tak ada. Dr. V. Abdul Rahim. Dr. V. Abdul Rahim dekat. Orang apa tu? Orang India yang tulis kurikulum silibus untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab ditulis ni Universiti Madinah tau. Ini semua orang hebat-hebat semua ada di universiti ni. Tapi yang tulis kurikulum dia, yang tulis buku dia adalah Dr. V. Abdul Rahim. Orang apa tu? Orang India. Kalau dia ada mentaliti macam kita ni, ini semua bahasa Arab bukan bahasa aku. Tak ada. Bagi mereka, dah aku Islam, itulah bahasa aku. Ini kitab aku, ini bahasa aku. Suka tak suka, ini bahasa aku. Kalau bahasa tak faham, belajarlah. Takkan Allah turunkan satu kitab, Allah cakap impossible tau awak boleh faham. Wahai orang-orang Melayu, sangat mustahil awak boleh faham bahasa Arab. Allahu Akbar. Mana ada. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran ni segala-galanya termasuk bahasanya untuk dipelajari. Untuk dipelajari. Bukan dia mudah terus kita faham. Kena belajarlah. Fahal min muddakir. Ada tak orang nak belajar? Allah kata, dah Allah mudahkan. Allah mudahkan. Jadi kita kena serius dengan Al-Quran. Kena betul-betul faham, belajar. Dan tuan-tuan dah tunjukkan keseriusan tuan-tuan ni. Setiap minggu datang ni, tak tahulah nak tunggu isyak ke, nak belajar ke, tapi betul-betul nak belajar lah. Nak belajar sambil nak tunggu isyak lah. Takut juga kita ajar kuliah-kuliah ni, aku datang bukan nak dengar, aku nak tunggu isyak aja. Gitu. Kalau universiti dia datang confirm tak tahu pula, kadang dia nak pointer juga. Bukan dia nak belajar. Biasanya orang yang ikhlas ni adalah orang belajar di masjid. Dia datang ni, dia dah betul-betul nak belajar. Kita dah tunjuk first step dah bagus lah. Dah bertahun-tahun kita belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran. Jadi dah cantik lah tu. Dia tingkatkan lagi kita punya ilmu dengan Al-Quran. Dan Allah SWT terangkan bagaimana sikap Bani Israel yang mereka ni dipaksa, seolah-olah mereka dipaksa untuk terima. Orang kalau yang dipaksa tuan-tuan untuk baca Al-Quran, untuk baca apa kitab pun, kalau ada pemaksaan di situ, maka tak jadilah tarbiyah ni. Maka tak jadilah, dipaksa. Summa tawallaitu min ba'di dzalika. Orang yang dipaksa, paksa dan apa? Takut akan ditimpa oleh gunung. Jadi terpaksalah. Orang yang terpaksa terima kitab ni, Allah kata kemudian sesudah itu mereka tawallaitum min ba'di. Mereka membelakangkan kitab itu. Mereka membelakangkan perjanjian itu, tidak menyempurnakannya. Allahu Akbar. Ini dia. Jadi kalau ada paksa-paksa anak-anak kita yang kita hantar sekolah ni, macam paksa dia belajar Al-Quran, paksa dia belajar ini, paksa dia belajar tu, paksa dia belajar ini, sampai sekolah je lah tuan-tuan. Lepas sekolah hilang semua. Quran ke mana, bahasa Arab ke mana, maksurat tiap-tiap petang baca maksurat, pagi petang habis sekolah je maksurat ke mana, apa ke mana, yang ada handphone aja. Yang tinggal handphone aja. Itu kalau tarbiyah tu berdasarkan kepada paksaan, jadi macam gitu. Dia tak menjadi lah. Senang nak cakap, tak boleh. Sebab itu guru tu berperanan. Jangan paksa. Bila paksa je, dia sampai satu stage saja, dia dah habis SPM aja, dah sudahlah. Dia punya hubungan dengan Al-Quran tu berakhir di situ. Cukup. Cakap habis. Sebab apa? Dah dapat A. Quran dah dapat A, pengajian Islam dah dapat A, apa lagi nak? Dah cukup kan? Dah cukup. Habis. Dia tidak teruskan pengajian Al-Quran dia. Kalau teruskan, saya ingat penuh masjid ni. Kalau anak kita ni dia teruskan pengajian di Al-Quran, betul tuan-tuan? Kalau dia betul-betul teruskan pengajian, tak ada budak di umur 17, 18 tahun, 20 tahun di luar tu.
Mungkin lebih ramai daripada ada di dalam masjid. Penuh mereka akan datang. Mereka tiap-tiap apa pengajian mereka akan datang. Tapi kerana dia adalah bentuk pemaksaan punya, paksa dia belajar sampai form 5 aja. Lepas form 5, lepas SPM, atau di universiti pun, tuan-tuan. Kalau adik sekarang ni ada kuliah di universiti tu, tengok pelajar dia. Boleh dapat gini macamnya ramai. Subhanallah. Dulu saya di UKM, tuan-tuan. UKM masjid dia 2 kali ganda besar macam gini. Besar masjid UKM. Saya belajar. Saya nak masuk dah tua lah. Dia macam bukan umur 20 tahun, 21 tahun. Masuk pun 30 tahun. 30 graduate 35 tahun, dah 30 tahun masuk. Ada seorang Syekh Dr. Abdul Wahab Saleh, Profesor Dr. Abdul Wahab Saleh. Ajar kuliah maghrib dia, tuan-tuan. Kuliah maghrib. Tiap-tiap hari Selasa saya ingat. Tiap-tiap hari Selasa. Yang duduk berapa orang, tuan-tuan? Saya dengan kawan saya je 2 orang. Kalau dia tak datang, saya seorang je. Punyalah malu kita belajar dengan dia seorang aja. Seorang aja. Mana pelajar semua di universiti ni? UKM ada pengajian Islam lagi, fakulti pengajian Islam. Seorang pun tak datang. Ya Allah, seorang tokoh lah, kita cakap tokoh hebat sekali. Seorang syekh ajar. Tak ada orang datang. Satu hari tu saya tak datang. Saya tanya ustaz, tadi malam ada kuliah tak? Tak ada orang pun Nazari. Saya duduk tepi aja tunggu solat Isyak. Allah, sedih. Macam gitu. Nak pelajar kita dia tak belajar. Dia dah masuk universiti, that's it. Aku dengan tafsir, aku dengan fiqah, aku dengan ini, habis semua. Itu tarbiyah kita kepada mereka. Dan we fail lah, kita gagal dalam tarbiyah kita. Kita tak berjaya dalam tarbiyah kita. Di sekolah saya tengok tak berjaya lah tarbiyah. Tidak penuh. Masjid kita akan penuh macam masjid Singapura dengan budak-budak muda dia. Penuh. Tapi masjid kita kosong dengan budak-budak muda. Mereka punya tarbiyah tu lagi berkesan. Tarbiyah apa? Tak diajar terus. Tarbiyah dia apa? Tak diajar terus di sekolah. Tak diajar terus dia orang dahaga. Dia akan datang belajar. Bila dia ajar, sebenarnya we kill dia interest. Kita dah bunuhkan minat mereka. Di sekolah lagi kita dah bunuh. Lepas itu lepas sekolah mereka takkan belajar. Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cakap macam gini. Yang paksa-paksa ni dia akan membelakangkan Alkitab. Dia akan membelakangkan Taurat. Falaula fadlullahi alaikum, dan kalaulah tidak kerana limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu, dengan membuka pintu taubat, dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kamu, lakuntum minal khasirin, tentulah nescaya kamu termasuk golongan yang rugi. Ini dia, tuan-tuan. Kadang kita tinggalkan Al-Quran, kita membelakangkan Al-Quran. Tak nak belajar Al-Quran. Dah tua baru nak. Berapa banyak orang kita jumpa umur 50 tahun, ustaz, ni first time saya pegang Al-Quran, ustaz. Ni first time. Baru ni 2-3 hari yang lepas saya jumpa seorang jemaah, kawan dia umur dah 61 tahun, tak pernah baca Al-Quran. 61 tahun. Bukan tak pernah baca Al-Quran, tak pernah baca Al-Quran dah bagus tu. Yang saya jumpa 50 lebih tak pernah buka Al-Quran. Yang 61 tahun tak pernah solat. Tak pernah solat. Solat tu janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita masuk Islam, bila orang masuk Islam, apa janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Janji dia akan dirikan solat. Lepas dia bersyahadah, second janji apa? Solat. Ini 61 tahun tak pernah solat, dia cakap. 61 tahun. Ada kawan saya datang jumpa saya, dia kata aku tak pernah solat pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih bukakan pintu taubat pada gitu. Jadi umat Islam pun sama juga macam orang Yahudi. Dia akan tinggalkan Al-Quran, dia akan tinggalkan, dia sibuk dengan dunia dia sampai usia-usia tua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata kalaulah bukan dengan limpah kurniaan dan rahmat belas kasihan Allah terhadap kamu, tentulah kamu termasuk orang rugi. Mati kalau gitu, rugilah. Mati meninggalkan Al-Quran, mati meninggalkan ajaran Islam, rugi. Jadi ini pengajaran bagi kita, tuan-tuan. Pengajaran bagi kita, jangan kita berpaling daripada janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Yahudi dah kena akibat buruk.
Setengah daripada mereka yang berpaling daripada janji Allah dan tak serius dengan Al-Quran. Kita cakap Maulid Rasul 1-2 hari ni, minggu ni atau bulan ni kita akan cakap Maulid Rasul. Apa tanda orang tu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan angkat bawa pelanduk, bukan berarak ini, itu bukan tuan-tuan. Itu bukan tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terang, kalau orang cakap itu cinta tak? Kalau itu semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Setahun sekali angkat banner aja, berarak aja, dah aku dah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu. Kata Al-Qadhi Iyad, tunjuk kamu kalau cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kamu tak lepas dengan Al-Quran. Kamu akan membaca Al-Quran. Karena khuluquhu Al-Quran. Kerana apa? Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Macam mana kamu cakap kamu cinta dengan Al-Quran, kamu tak baca, kamu cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak membaca Al-Quran. Man ahya sunnati, kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnati, sunnah aku, maka dia telah mencintai aku. Kena hidupkan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah adalah banyak sekali, di antaranya baca Quran. Dia telah mencintai aku. Jadi bukan cakap dengan slogan-slogan aku cinta Nabi, aku cinta Nabi, bukan gitu. Kena hidupkan sunnah Rasulullah. Siapa yang hidupkan sunnah aku, maka dia telah mencintai. Maka kalau siapa mencintai aku, dalam hadis tu Rasulullah SAW cakap, maka dia akan bersama aku di syurga nanti. Dia akan bersama aku di syurga. Jadi kena ihya sunnah. Hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah datang ke masjid, sunnah solat. Mana ada sunnahnya? Tonton cari satu hadis yang Rasulullah solat di rumah, solat fardu, tak solat di masjid. Ada tuan-tuan? Rasulullah sakit pun dipapah ke masjid. Sakit, dalam keadaan sakit, pingsan-pingsan pun dipapah ke masjid. Macam gitu kita nak cakap Rasulullah solat di rumah. Mana kata Ibnu Mas'ud, kalau siapa yang tak datang ke masjid, tak solat berjemaah, maka dia telah tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak cakap kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini betul, daripada mana kita dapat pun tak tahulah ajaran ini. Ajaran cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita boleh cakap kita ni boleh ukur diri kita lah. Dan malu kita nak cakap kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok, malu sangat tuan-tuan kita nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan PL kita macam gini, kita tinggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan cakap nak jumpa Rasulullah, nak cakap ya Rasulullah aku cinta dengan kau. Malu kita nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kadang kita sambil lewa sangat dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita jalan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima taubat kita, tuan-tuan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.